Kerjasama Malaysia dan Amerika menjadi titik awal ketidakpuasan China. China menilai, perjanjian tersebut membuka ruang campur tangan Amerika di kawasan yang selama ini dianggap zona sensitif bagi keamanan China. Sebagai respon kini China lebih berhati-hati untuk kerjasama lebih erat dengan Malaysia. Ekspor sawit Malaysia ke China pun mengalami penurunan hingga 36%, yang selama ini menjadi tulang punggung perdagangan Malaysia. Kini China tak lagi menghargai kedaulatan Malaysia, kapal perang China kembali memasuki area perairan Malaysia yang ada di Laut China Selatan. Bahkan anggota DPR Malaysia sampai bimbang, nelayannya sampai diusir tentara China di kawasan laut milik Malaysia. Namun warga Malaysia tetap yakin, China tak akan berani menyerang Malaysia, karena Indonesia akan membela Malaysia habis-habisan, begitu kata warga Malaysia. Mari kita simak video lengkapnya. China tak akan berani serang Malaysia, kerana jarak antara Malaysia dengan China sangat jauh. Kerana walaupun China di antara angkatan udara laut yang terkuat di dunia, tetapi perairan yang mereka jaga pun terlalu luas. Itu belum lagi kalau nak kira bantuan dari negara lain. Indonesia dah tentu akan bantu. Sebab itu saya yakin mereka akan bantu Malaysia habis-habisan. Jadi mustahil lah China boleh dapat mengalahkan Malaysia. Kapal perang China dikesan di zon ekonomi eksklusif EEZ Malaysia. Kebimbangan mengenai keselamatan negara. Baru-baru ini, kapal China Dayang Hao telah mencerobohi zon ekonomi eksklusif Malaysia di perairan Sabah. Ini bukan kali pertama kapal China mencerobohi perairan Malaysia. Satu tindakan yang jelas mencerminkan pendirian China menuntut kedaulatan di Laut China Selatan. Saya tidak berhasrat merungkai betapa tidak masuk akal tuntutan China tersebut. Saya hanya berharap kita meningkatkan kapasiti keselamatan maritim negara kita untuk mempertahankan kedaulatan Malaysia. Erti peningkatan kapasiti ini bukan sahaja melipatkan tentera laut di Raja Malaysia. Ini juga melipatkan agensi kerajaan lain seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Jabatan Perikanan dan sebagainya. Untuk mengelakkan pembaziran wang, rakyat memandangkan setiap agensi akan meminta dana untuk membeli kapal baharu dan sebagainya bagi kawalan keselamatan maritim kita. Duta Malaysia telah membantah China kerana telah membuat tuntutan mengarahkan Malaysia supaya menghentikan aktiviti minyak di kawasan berkenaan. Tadi jawapan yang Muhammad kata meneruskan aktiviti ekonomi. Tidak ada aktiviti ekonomi yang boleh dibuat di sana, dan nelayan kita yang pergi ke sana dihalau balik, yang Muhammad. Jadi saya nak tanya, di kalangan anggota kabinet ini, siapakah yang pernah pergi ke Peti Tinggi Ali, satu tempat sumber ekonomi, sumber gas dan juga minyak yang terbesar di dunia? Pernahkah kita pergi ke sana? Dan kita hanya bagi jawapan di parlimen ini dengan membaca tulisan yang dibuat, tetapi yang sebenarnya tidak berlaku di sana. Kita sekarang menghadapi masalah sebab kapal pengawal China yang ada di sana lebih besar daripada kapal kecil APMM dan juga kapal tentara laut kita. Jadi saya tanya, apakah benar? Kalau benar, apakah yang Muhammad kena ambil tindakan dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang? Atau tidak, kami akan datang lagi di parlimen bertanya, apakah kita nak serah kawasan ini kepada negara asing? Perjanjian tersebut mengandungi di dalamnya 40 kali perkataan shall. Shall bermaksud mesti, wajib, perlu, dikehendaki, mesti follow. Dan yang mesti follow shall tu, Malaysia shall, Malaysia shall, Malaysia shall, 40 kali. Semua syarat-syarat di dalam perjanjian ART, saya tak nak panggil lagi dah ART lagi dah, saya nak panggil Perjanjian Anwar-Trump 2025. Perjanjian Anwar-Trump 2025 ini, tuan-tuan boleh lihat di dalam website MITI. Dalam website MITI tu pergi cari, ada agreementnya 432 buku surat bersama dengan lampiran-lampirannya.
Klosanya pakcik dan makcik ada lebih kurang 7 klosa panjang, tapi bawahnya lampiran demi lampiran demi lampiran. 40 kali Malaysia Shell, tetapi bila obligasi dan peruntukan puan-puan dan tuan-tuan ke atas Amerika, Amerika main. Maknanya tak ada paksaan atas Amerika, tetapi paksaannya ke atas kita Malaysia. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan, ada juga dikepilkan sekali di mana kita, negara Malaysia, tadi saya dah kata dah, kita boleh bebas berdagang dengan siapa-siapa, kita nak menjaga pun tak ada masalah. Kita pula dengan Amerika, negara yang jauh lebih maju, jauh lebih kaya, jauh lebih pengaruh, jauh lebih berkuasa, kita pula pergi beli dengan dia barangan bernilai berapa tuan-tuan dan puan-puan? 1 trilion ringgit. Hutang negara kita berapa? 1.6 trilion. Tapi kita masih nak beli 1 trilion. Dari mana kita nak ambil duit ni? 1 trilion. 30 biji Boeing dan lagi 30 kalau perlu. LNG, gas cecair yang Petronas ada tu. Ya betul, sebelum ni Petronas boleh menjaga, boleh beli dan sebagainya, negara lain itu tak menjadi masalah. Tapi ini dipaksa 3.4 bilion untuk 5 tahun. Betul? Kena beli. Apa lagi? Arang batu kena beli. Apa lagi? Digital communication kena beli. Selain daripada itu, kita juga, Anwar Ibrahim juga, dengan hati yang terbuka, sebab dia dipanggil fantastik 3 kali. Trump telefon dia, fantastik. Dalam keterujaan dia, kena fantastik 3 kali dan masuk kereta The Beast dengan Trump. Itu yang dia berjoget, seronok Trump datang. Dalam keterujaan dia, tuan-tuan dan puan-puan, dia memutuskan Malaysia ni nak melabur. Melabur di mana? Amerika Syarikat. Berapa? 70 bilion. Malaysia ke? Tak. 70 bilion US dollar untuk membekalkan pekerjaan untuk orang Amerika. Hebatnya Perdana Menteri kesayangan tuan-tuan dan puan-puan. Dia tak pastikan kita dapat pekerjaan di sini, dia pastikan orang Amerika dapat pekerjaan. Jauh lebih hebat lagi tuan-tuan dan puan-puan, ada klausa dalam perjanjian tersebut yang menyatakan bahawa kalau Amerika tak puas hati dengan negara lain dan Amerika meletakkan syarat kepada negara lain, kita Malaysia pun kena ikut juga syarat. Atau sekurang-kurangnya kita mengadakan perkara yang mungkin hampir dengan syarat-syarat yang Amerika kenakan kepada negara lain. Kenapa saya katakan ini merupakan penggadaian kedaulatan kita? Sebab untuk 68 tahun kita dah buat keputusan kita negara yang merdeka. Kita boleh tentukan cara dan hala tuju ekonomi dan pendirian kita sendiri. Tetapi pada 26 Oktober 2025 kita telah hilang hak tersebut. Kita telah hilang hak dan kedaulatan tersebut dan kita menjadi pak turut koloni, kita dijajah semula oleh Amerika. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.